kata para ulama fiqh berbeza pendapat. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh, fuqaha, mengenai hukuman ke atas tukang sihir yang muslim dan ahlul kitab. Malik berpendapat bahawa seseorang muslim jika melakukan sihir sendiri dengan menggunakan perkataan kufur, maka mestilah ia dibunuh dan tidak diminta taubat daripadanya, dan tidak akan diterima taubatnya kerana ia merupakan perkara yang dilakukan oleh seseorang itu secara bersembunyi di sebaliknya, seperti orang zindik. Zindik ni makna orang kafir yang berpura-pura beriman, zindik. Dan juga penzina. Penzina makna orang yang berzina juga tidak diminta bertaubat. Cumanya dia nak bertaubat, itu dia punya kehendak dia. Lain orang yang berzina, yakni yang berzina sedangkan dia sudah berkahwin, hukumannya adalah rejam sehingga mati. Dan bila sabit kesalahan, maka direjam sehingga mati. Dan mereka ni tidak diminta untuk bertaubat. Cumanya itu mengikut kehendak mereka lah, mereka nak bertaubat ataupun tidak dengan dosa yang mereka lakukan. Itu satu hal yang lain. Kalau sekiranya seseorang melakukan kesalahan, kemudian diminta, macam tadilah saya sebutkan tadi, macam orang yang meninggalkan salat. Kalau sekiranya diminta untuk bertaubat dan kembali salat, maka tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi kalau sekiranya pula dia enggan bertaubat dan tidak hendak solat, maka dikenakan hukuman bunuh. Kalau dia bertaubat, tak dikenakan hukuman bunuh. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia dikenakan hukuman bunuh. Ahli sihir, kalaupun dia bertaubat, dia dikenakan juga hukuman bunuh. Macam orang yang berzina, dia bertaubat ke tidak bertaubat ke, dia tetap dikenakan hukuman bunuh. Itu beza dia, hukuman ni begitu kan? Cuma tak diminta bertaubat, tu terpulanglah kepada dia nak bertaubat ke tidak. Itu dua perkara yang berbeza. Makna hukuman tu dijalankan, satunya apabila dia enggan bertaubat, yang satu lagi dia bertaubat ke tidak, hukuman tetap dijalankan. Hukuman tetap dijalankan. Sama macam orang yang berzina dan juga orang yang zindik, orang kafir yang berpura-pura beriman. Dan kerana Allah menamakan sihir itu dengan kekufuran. Sihir ini maknanya kufur, melakukan perbuatan kufur. Firman Allah Ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu, sebab itu janganlah kamu kufur. Iaitu yang melibatkan perkara sihir yang dilakukan oleh syaitan, dan syaitan yang mengajar manusia untuk melakukan perbuatan sihir, dan perbuatan sihir itu adalah merupakan perbuatan kufur. Okey, itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, Ibnul Munzir. Yang keempat, Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala berkata, apabila seseorang menyatakan bahawa ia menyihir dengan perkataan, maka ia sudah kafir dan wajib dibunuh jika tidak bertaubat. Demikian juga jika telah pasti hal itu padanya dan terdapat bukti yang jelas dengan sifat-sifatnya, maka sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang kufur. Dan apabila perkataan yang disebutkan bahawa ia menyihir dengannya dan tidak dengan kekufuran, maka tidak boleh membunuhnya.
apabila terjadi pada yang terkena sihir sesuatu tindakan jenayah, maka wajiblah dihukum qisas, yakni dibunuh, iaitu apabila melakukannya dengan sengaja, dan apabila tidak dengan qisas maka mestilah dengan membayar fidyah, yakni ganti rugi. Okey. Jadi di sini kita lihat pula Ibnu Munzir menyatakan dikenakan hukuman bunuh terhadap mereka yang melakukan perbuatan sihir dan mengaku melakukan perbuatan tersebut. Mengaku melakukan perbuatan sihir, maka wajib dibunuh jika tidak bertaubat. Dan sekiranya pula orang yang disihir pula mati dengan sebab kena sihir, dan ahli sihir mengaku dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia dikenakan hukuman qisas, sebab dia melakukan perbuatan sihir dan perbuatan sihir itu mengakibatkan orang itu meninggal dunia. Kan dah kita dah sebut dulu bahawa sihir ni boleh sampai tahap seseorang itu mati dengan sebab perbuatan sihir. Dan memang ada beberapa kes kematiannya adalah akibat daripada perbuatan sihir, yang doktor sendiri pun tak tahu penyakit apa, kan. Akhir sekali tak dapat diubati, akhirnya mati. Ini berlaku dalam apa tu kita katakan, yang apa yang berlaku memang adalah kes-kes ini memang ada, kan. Jadi kalau orang itu mengaku dia melakukan sihir, maka dikenakan hukuman qisas pasal akibat daripada sihir itu, perbuatan itu, maka meninggal dunia seseorang. Saya sebut dulu macam kes ada seorang tu, anak dia, kan, dia anak kecil dia, kan, jatuh sakit, bawa ke hospital, maka hospital pun tak tahu apa penyakit, akhirnya meninggal dunia, mati, tak dapat diubati dah, doktor pun tak tahu apa penyakit. Kemudian setahun lebih kurang lah lepas daripada kejadian kematian itu, maka ibu dia ni beranak satu lagi, kan, beranak satu lagi. Kemudian kebetulan nak tanam uri, bila nak korek tanah, korek-korek tengok ada baju yang ditanam, kan, baju yang ditanam, yang diikat, baju tersebut ditanam dalam tanah berhadapan dengan rumah dia, yang baju itu merupakan baju anak dia yang meninggal dunia dulu. Itu dia sihir. Ini ialah perbuatan sihir, boleh dengan baju, baju, rambut, kain yang dipakai oleh orang itu. Ini boleh dibuat sihir, macam Nabi sendiri buat sihir dengan rambut Nabi. Rambut tu yang menyebabkan Nabi jadi tak berapa nak stabil, kan. Nabi pun disihir rambut dia tu, maka baju tu ditanam dalam tanah. Kebetulan korek nak tanam uri, jumpa, nampak. Ini sah perbuatan sihir. Cuma tak tahulah siapa dia yang menyihir tu, tak dapat. Kalau dapat sekalipun, Malaysia bukan ada hukum sihir, kan. Hukum ke atas ahli sihir mana ada di Malaysia? Tak ada, kan. Masih belum ada lagi enactment ataupun undang-undang yang dikenakan ke atas ahli sihir, tukang sihir, mana ada. Tok-tok bomoh yang yang ada di rata-rata ni pun tuan, semua juga ahli sihir lah. Tok-tok bomoh tu, dia menggunakan syaitan untuk mengubat ataupun